Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk menulis karangan jenis catatan. Adakah murid-murid tahu apa itu catatan? Ri ataupun zouji. So catatan kita ada dua jenis, iaitu catatan harian atau catatan mingguan. So kita ada dua jenis. 我们有周记，我们有日记。So tajuk pada hari ini ialah bergotong royong membersihkan kawasan sekolah. Cikgu So pasti semua murid pernah bergotong royong membersihkan kawasan sekolah. So, murid-murid di sini Cikgu So ingin tekankan, perkataan bergotong royong ini bermaksud bekerjasama ataupun berganding bahu. Bukannya spring cleaning dalam bahasa English. Dengan izin. So, bergotong royong membersihkan kawasan sekolah. So, kita tengok pada tajuk yang diberikan. Biasanya tajuk akan ditulis seperti ini. Kamu telah menyertai aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah baru-baru ini. Tulis satu catatan tentang pengalaman kamu menyertai aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah itu. Tulis catatan itu selengkapnya. So, kamu perlu menulis, pengalaman kamu menyertai aktiviti membersihkan kawasan sekolah itu dalam bentuk catatan. Murid-murid ingat, gunakan highlighter kamu untuk membuat satu tanda di mana kamu perlu menulis catatan dan bukannya karangan jenis keperihalan. So, untuk catatan kamu, perlu ingat, kamu perlu tekankan, pengalaman kamu.你的经验，要写你的经验，不要写别人做什么，别人做什么，你自己做什么，你体会到什么。So kita tengok pada analoginya. Sebelum itu kita perlu tengok pada format catatan. So kita ada tarikh, hari, masa, peristiwa. Yang ini wajib tarikh dan hari, koma dan noktah. Lepas tu di bawahnya kita akan tulis masa dan semua peristiwa yang berlaku, dan dibahagikan beberapa perenggan. So contohnya, yang ini tarikh 8 Disember 2020 Sabtu, dan perlu ingat koma dan noktah yang diberikan, dan di bawahnya masa, masa 7.00 pagi dan terus cerita apakah peristiwa yang telah berlaku dalam jangka masa yang ditulis. Contohnya, 7 pagi aku bangun awal. Nah, dalam karangan jenis catatan ini biasanya kita akan menggunakan kata ganti nama diri, aku. Aku bangun awal pada pagi ini kerana aku akan. Kamu boleh gunakan saya, tetapi ingat perlu seragamkan. Perlu selaraskan. Kalau kamu inginkan aku, semuanya aku. Kalau kamu inginkan saya, semuanya saya. Aku dan abang tiba di mana? Dan yang itu cara yang pertama. Tadi kita tulis pukul 7. Lepas tu tanda nokta bertindih, 7点冒号，什么东西在旁边。那第二个方法，我们是一样，日期跟天，sama tarikh dan hari, tetapi cara menulisnya di sini berbeza. Tadi kami tulis semua di tepi ini, sekarang kita tulis di bawah. Dan kamu tidak perlu kosongkan jarak 2 jari. Terus tulis dari garisan ini. Sama. So murid-murid ingat, kita ada dua cara. Sama ada kamu nak tulis di sebelah ataupun di bawahnya. Dua-duanya kita akan terima. 不管你是写冒号了，全部写在旁边，或者写在下面一段一段都能接受，都是对的。kedua-dua cara untuk menulis adalah betul, adalah diterima. So, kita tengok apakah
isi ataupun apakah peristiwa yang perlu ditulis, okey, untuk tajuk bergotong royong membersihkan kawasan sekolah ini. Okey, mula-mula murid-murid akan berkumpul di padang ataupun di dewan sekolah. Lepas tu, apa yang akan berlaku biasanya? Selepas kamu berkumpul, kamu akan mendengar ucapan pembukaan yang diberikan oleh guru besar. Lepas itu, kamu akan mula bertugas. Setelah dibahagikan ke dalam kumpulan kecil, kamu akan bertugas. Di sini murid-murid bertugas di Taman Sains. Kemudiannya setelah habis, murid-murid akan berkesempatan untuk bergambar sebagai kenang-kenangan. Sekali lagi murid-murid akan mendengar ucapan, yakni ucapan penutupan yang biasanya diberikan oleh guru besar juga. Dan guru besar akan berterima kasih kepada murid-murid kerana menaburkan jasa memberikan sumbangan dalam membersihkan kawasan sekolah. Dan yang terakhir, murid-murid akan menikmati jamuan sebagai tanda penghargaan. So, murid-murid, inilah analogi ataupun urutan cerita yang kita akan tulis untuk hari tersebut. So, kita pergi ke perenggan yang pertama. Ingat, Cikgu So tadi dah katakan, kita ada tarikh, koma, lepas tu hari dan noktah. Selepas itu, Cikgu So biasanya gunakan cara ini. Cikgu So akan pilih cara yang pertama di mana kita akan tulis di tepinya. Cikgu So suka cara ini. Sekiranya kamu suka cara yang kedua, kamu boleh ikut. Tengok pada perenggan yang pertama dan ayat yang pertama. Ketika insan lain, bermaksud orang lain, masih diuliti mimpi indah. Masih diuliti mimpi indah bermaksud orang lain sedang tidur lagi. 每个人还在被美梦缠绕的时候， diuliti 叫缠绕， mimpi indah 叫美梦。当全部人还在被美梦缠绕的时候， aku telah bangkit, bermaksud bangun daripada tidur. Aku segera membersihkan diri. Membersihkan diri di sini bermaksud menggosok gigi, mandi, lalu bersarapan bersama abang. Aku berasa teruja. Teruja bermaksud兴奋dan excited. Kerana aku dan abang akan menyertai aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah yang dianjurkan oleh pihak sekolah buat julung kalinya. Julung kali bermaksud kali pertama. Sini tak ada sempang, tak ada sempang. Sebelum meninggalkan rumah, aku tidak lupa untuk membawa sebatang cangkul dan pencakar. Pencakar bermaksud alat yang digunakan untuk mencakar daun kering. Pencakar 就是耙子啦，你通常来耙这个树叶的， seperti yang dipesan oleh guru kelas. Kamu dan abang pergi ke sekolah dengan membawa peralatan cangkul dan pencakar. Selepas tu untuk perenggan yang kedua, kita lihat di sini. Tadi pukul 7. Di sini kamu boleh tulis pukul 8 pagi. Aku dan abang telah tiba di sekolah. Kelihatan murid-murid sudah berkumpul di padang. Kamu boleh tulis seperti ini. Suasana pada masa itu bagai berteh digoreng. Bagai berteh digoreng bermaksud sangat bising, riuh, gegak gempita. Murid-murid berborak-borak di sana sini. Aku dan abang segera melaporkan diri di kaunter urus setia. Melaporkan diri bermaksud mendaftarkan diri di kaunter urus setia. URUS SETIA, dua perkataan Pansicu. Kemudian, kami mencari tempat duduk sementara menunggu ketibaan murid yang lain. Pada masa itu, 在那时候, kegembiraan hatiku tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. 我内心的兴奋不能用言语来代表来讲的。 Kerana aku berpeluang untuk membersihkan kawasan sekolah. Dengan cara ini, kawasan sekolah akan menjadi semakin ceria dan selesa untuk belajar. Sekali lagi. Pada masa itu,
Kegembiraan hatiku tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kerana aku berpeluang untuk membersihkan kawasan sekolah. Dengan cara ini, kawasan sekolah akan menjadi semakin ceria dan selesa untuk belajar. Okey. Untuk perenggan yang ketiga, apa yang akan berlaku? Tadi pukul 8. Sini mungkin kamu boleh tulis pukul 8.30 pagi. 8点半. Majlis perasmian pembukaan telah berlangsung di Dewan. 在礼堂我们开始开幕. Guru besar memberikan ucapan alu-aluan dan berterima kasih kepada murid dan ibu bapa yang hadir. Guru besar memberikan ucapan alu-aluan dan berterima kasih. 校长要跟人家讲谢谢吗？谢谢你们来帮忙 kepada murid dan ibu bapa yang hadir. Cikgu So, 过后有一个老师负责啦。Cikgu So memberikan taklimat dan tentang Cikgu So memberikan taklimat tentang tugas yang perlu dilakukan oleh semua peserta. Beliau juga membahagikan semua peserta ke dalam kumpulan kecil supaya memudahkan kerja. Bukan kecil, memudahkan kerja. Di sini ada satu perkataan yang salah. Memudahkan kerja. Aku dan abang berada dalam kumpulan yang sama. 我跟哥哥呢被派去同一组. Selepas itu, kami mengambil peralatan lalu bergerak ke arah Taman Sains. So, 就是说你跟哥哥呢都被派去这个 Taman Sains 那边去清理那边或者去那边执行任务. Faham? Untuk perenggan yang keempat, di sini pukul 9 pagi. Kami memulakan tugas dengan macam mana? Bersungguh-sungguh. Kami memulakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Aku dan abang ditugaskan untuk menanam anak pokok di Taman Sains. Kami bermandi peluh untuk mengorek lubang. 就是说我们被派去种小树咯，在那 Taman Sains. Lalu 我们汗流浃背地在挖洞。Mengorek lubang bermaksud menggali lubang, 挖洞。Selepas itu, kami menanam semua anak pokok bersama murid yang lain untuk menghijaukan kawasan sekolah. Kami juga mengutip sampah dan mencabut rumput yang tumbuh liar di tepi longkang. Tumbuh liar di tepi longkang 就是说野草啦，野生在水沟旁边了， supaya kelihatan kemas. Suara berbual-bual dan gelak ketawa, 就是说聊天的声音还有讲笑的声音 dapat didengar di sana sini. 就是说当时每个人在努力的工作呢，也一边在那边聊天然后讲笑。boleh? Untuk perenggan yang kelima, cuaca semakin panas. 刚才你写9点，这里可以写11点lah pagi. Cuaca semakin panas, 2 个小时了。Tugas kami telah diselesaikan. Kami pun beralih ke dewan semula. Beralih ke dewan semula bermaksud bergerak ke dewan semula. Guru besar memberikan ucapan penutupan. Ucapan penutupan 就是闭幕词 dan merakamkan penghargaan kepada semua peserta. Semua peserta mendapat hadiah kecil sebagai kenang-kenangan. Kemudian, kami juga dijemput untuk menikmati jamu ringan yang disediakan di kantin. Yang ini perenggan yang kelima. Untuk perenggan yang keenam, tulis pukul 1 tengah hari. So, program gotong royong membersihkan kawasan sekolah telah tamat dan kami pun pulang ke rumah dengan badan yang letih. Aku berbangga, Guang Rong, dengan diriku kerana dapat memberikan sumbangan. Memberikan sumbangan bermaksud kongsian dalam melestarikan alam sekitar, 保持环境的平衡 dan mengindahkan kawasan sekolah. Aku berharap supaya seluruh warga sekolah dapat berganding bahu untuk menjaga kawasan sekolah dengan baik. Supaya murid-murid akan memiliki tempat belajar yang selesa. Setakat inilah perkongsian Cikgu So pada hari ini. Sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today.
Bye.